Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kaifahalukum? Apa khabar semua? Ustaz ucapkan semoga kamu sentiasa berada dalam keadaan sihat sepanjang tempoh PKP ini. Sekalipun kita berada di dalam tempoh PKP, namun tugas dan tanggungjawab kita sebagai pelajar masih tetap akan terus berjalan seperti biasa. Jadi untuk kelas kita yang seterusnya, Ustaz akan lanjutkan kepada satu tajuk yang baru, yang mana saya percaya kamu semua tentu tidak sabar lagi nak mengetahui apa sebenarnya tajuk kita pada hari ini. Okey. Nampak tak gambar yang saya telah tunjukkan tadi? Nampak tak? Saya percaya kalau saya berada di depan anda sekarang dan saya tanya kepada awak semua, pada kamu, tentu sekali kamu akan berikan pelbagai jawapan. Dan ialah jawapannya tentu kita boleh rangkumkan dalam satu jawapan yang mudah, iaitu amalan apa tu? Amalan bersedekah. Amalan bersedekah. Sedekah ni adalah suatu perkara yang dimiliki oleh kita, yang kita memiliki barang ataupun benda tersebut, kita berikan kepada orang lain. Kita berikan kepada orang yang memerlukan. Ataupun mungkin tidak memerlukan, mungkin kerana rasa kita nak berterima kasih, nak rasa penghargaan kita kepada jiran, tetangga kita, rakan kita, maka kita berikan kepada mereka. Jadi, senang cerita, sedekah ini adalah pemberian daripada kita kepada orang lain. Boleh. Jadi sekarang ni saya percaya semua pelajar dah maklum apakah dimaksudkan dengan sedekah secara sepintas lalu. Maknanya kita sudah pun ada gambaran, sejak daripada kita meningkat daripada zaman kita kanak-kanak sampai ke umur remaja sekarang, kita sudah pun didedahkan secara tidak langsung dengan apakah yang dimaksudkan dengan sedekah. Tetapi kelas, tanpa kita sedari, mungkin kita tahu ataupun kita tak tahu, sebenarnya dalam Islam, perbuatan sedekah ini tidak hanya terhad kepada memberi barang sahaja atau memberi makanan, pakaian dan sebagainya. Tidak. Perbuatan sedekah ini turut merangkumi banyak lagi hal-hal lain. Banyak lagi perbuatan-perbuatan yang lain. Amal-amal yang lain. Kerana apa? Kerana ianya adalah sabit dengan apa yang disebutkan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis. Selama ini kita mungkin berandaian sedekah itu memberi sesuatu barang yang kita suka, yang kita gemari, yang kita rasa barang itu milik kita, kita nak hadiahkan kepada orang lain, nak berikan kepada orang lain atas tanda rasa kasih sayang kita, rasa penghormatan kita dan sebagainya, atau rasa prihatin kita. Betul tak? Tapi sebenarnya dalam Islam, sedekah itu tidak hanya tertumpu kepada pemberian, walaupun dari segi definisinya ianya adalah bermaksud pemberian. Okey, boleh. Setakat ini boleh. Ustaz harap setakat ini, walaupun sepintas lalu kita dah sebutkan, nampak gambarannya sekarang. Dah nampak gambarannya bagaimana kita nak faham apakah ini maksudkan dengan sedekah. Okey, sekarang Ustaz nak kamu lihat pada buku ataupun rujukan kamu masing-masing, iaitu apa yang terkandung di dalam buku teks kita pada muka surat pada muka surat 59, pada muka surat 60, buku teks. Di situ terdapat kamu boleh lihat sendirilah, okey? Kamu boleh lihat sendiri di sana pada muka surat 60, pada muka surat 60, pelajaran 9. Tajuk kita adalah sedekah kunci kebaikan. Sedekah kunci kebaikan. Kalau lihat di situ ada paparan hadis di atas sekali.
Di atas sekali itu yang berwarna macam warna peach itu tadi adalah paparan yang menunjukkan hadis. Ini sepintas lalu Ustaz tunjukkan kepada kamu apa yang terkandung di dalam buku tersebut, daripada muka surat 60 sehingga muka surat 65. Okey, kita lihat. Cuba kita lihat bersama-sama. Okey. Right. Pelajaran 9, sedekah kunci kebaikan. Okey, hadisnya saya bacakan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu sulama minan nasi alaihi sadaqah kullu yawmin tatlu'u fihi syams ta'dilu bainal isnaini sadaqah wa tu'inu ar-rajula fi dabatihi fatahmiluhu 'alayha aw tarfa'u lahu 'alayha mata'ahu sadaqah wal kalimatu at-tayyibatu sadaqah wa kullu khutwah tamshiha ila salati sadaqah wa tumitul 'aza 'anit tariqi sadaqah. Muttafaqun 'alaih. Muttafaqun 'alaih. Hadis ini kelas, ya. Hadis ini kalau kita nak lihat pada terjemahannya, kita boleh lihat sama-sama. Tetapi kita terpaksa potong satu persatu, ya, bagi nak mempermudahkan kita faham, ya. Kalau kita baca sekaligus, saya takut kita bimbang, nanti pemahaman kita akan jadi keliru. Kullu sulama minan nasi alaihi sadaqah. Itu potongan yang pertama pada muka surat 60 di atas. Setiap sendi di tubuh badan manusia ialah sedekah baginya. Kullu yawmin tatlu'u fihi syams. Kullu yawmin tatlu'u fihi syams. Setiap hari yang terbit padanya matahari. Syams ni matahari, ya. Kullu yawm ni setiap hari. Tatlu'u ni maksudnya terbit, fihi padanya. Yang ketiga pula, ta'dilu bainal isnaini sadaqah. Kamu berlaku adil terhadap dua orang yang bertelingkah adalah sedekah. Ta'dilu bainal isnaini sadaqah. Kamu berlaku adil terhadap dua orang yang bertelingkah ataupun bergaduh, bersengketa adalah sedekah. Wa tu'inu ar-rajula fi dabatihi fatahmiluhu 'alaiha. Dan kamu membantu seseorang menaiki tunggangannya. Wa tu'inu ar-rajula fi dabatihi. Dan kamu membantu seseorang menaiki tunggangannya. Fatahmiluhu 'alaiha, ya. Au tarfa'u lahu 'alaiha mata'ahu sadaqah. Atau kamu mengangkat barang-barang ke atas tunggangannya ialah sedekah. Wal kalimatu tayyibatu sadaqah. Wal kalimatu tayyibatu sedekah. Dan perkataan yang baik ialah sedekah. Wa kullu khutwatin tamshiha ila salati sadaqah. Setiap langkah kamu berjalan untuk menunaikan solat ialah sedekah. Wa tumitul aza 'anit tariqi sadaqah. Dan kamu mengalihkan sesuatu yang berbahaya di jalan ialah sedekah. Jadi, kalau kita lihat di sini, semuanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tapi kalau kita ringkaskan, sebab yang poin nombor 4 itu kita boleh gabung sekali, ya. Kita boleh gabung sekali kerana perbuatannya sama. Perbuatannya iaitu membantu seseorang menaiki kenderaan ataupun kamu membantu dia mengangkat barang-barangnya ke atas kenderaan ataupun tunggangannya. Tadi kita boleh gabungkan menjadi satu. Mana senang kita katakan di sini, untuk tajuk ini ada 7, ya, ada 7 contoh-contoh yang diberitakan oleh penghulu kita Nabi Muhammad SAW sebagai perbuatan ataupun amalan-amalan yang dianggap sebagai sedekah. Nampak tak? Kalau tadi pemahaman kita selama ini bila sebut tentang sedekah, memberi barang kepada orang lain, memberi pakaian, memberi makanan, ataupun kita memberikan apa-apa sahaja yang kita suka kepada orang lain untuk memenuhkan hajat mereka ataupun untuk membantu meringankan beban mereka, kita anggap sebagai sedekah. Tapi hari ini kita telah masuk kepada satu dimensi yang baharu. Rupa-rupanya sedekah ni banyak, tidak hanya tertakluk kepada pemberian semata-mata. Okey, kita lihat. Kalau tadi pertama kita lihat berlaku adil dalam tindakan. Ya, berlaku adil dalam tindakan ini ataupun mendamaikan orang yang bertelingkah.
Satu yang kita boleh, kalau kita lihat hari ini dalam masyarakat kita, perkara yang jarang kita ambil perhatian terhadap perkara ini, terutama sekali bila kita melihat adanya berlaku salah faham dalam kalangan sesama umat Islam. Kita tak payah tengok contoh yang jauh, mungkin contoh terdekat, ada rakan-rakan keluarga kita sendiri, kalau berlaku sekiranya ada hal-hal seperti pergaduhan, sengketaan, perselisihan faham, jarang benar kita nak menjadi seorang yang berani untuk menyatakan kebenaran agar mereka mencari titik persamaan ataupun menyelesaikan masalah tersebut, kerana kita tak punya keberanian. Namun begitu, kalau sekiranya kita punya keberanian, kalau kita punya keberanian, ini dah satu contoh daripada sekian banyak contoh amal perbuatan yang mendatangkan pahala sedekah pada kita. Langkah beruntungnya kalau kita berusaha bersungguh-sungguh nak merebut pahala tersebut, kerana kita maklum amalan sedekah ini adalah antara amalan yang digalakkan dalam agama kita. Selain pada itu juga ialah kita membantu orang menaiki kenderaan, khususnya dalam, kalau kita lihat senario kita pada hari ini, dalam senario semasa, kita lihat orang-orang yang diklasifikasikan atau kita sebut sebagai golongan orang tua ataupun orang yang berusia, orang-orang yang sudah mencapai umur 60-an ke atas yang mungkin menghadapi masalah kesihatannya. So, kita lihat contohnya macam nenek, datuk ataupun jiran sebelah rumah kita yang sudah uzur dan sebagainya. Kalau kita berpeluang, kita bantu. Kalau kita berpeluang, kita bantu. Itu dalam konteks yang paling mudah. Kemudian membantu orang mengangkat barang ke dalam tunggangannya ataupun kenderaan. Konteks masa kita tak pakai tunggangan lah, kita pakai atau kita naik kenderaan. Hari ini di sekolah sendiri pun kita boleh lihat sebenarnya budaya membantu guru mengangkat barang tu, saya lihat semakin terhakis. Tak macam zaman kami dulu. Saya masih ingat di zaman-zaman saya sekolah rendah dulu, membantu guru itu kadang-kadang ada setengah-setengah rakan kita bersungguh-sungguh. Bila dia lihat saja cikgu ni angkat barang, beg, buku-buku yang banyak, dia berebut-rebut nak bantu cikgu tersebut. Kenapa? Rasa berterima kasihnya kepada seorang guru tersebut. Hari ini kita kena wujudkanlah semula budaya yang baik ini. Tak salah sebenarnya, kita minta dengan cara yang baik. Kalau kita lihat cikgu tu, Assalamualaikum cikgu, selamat pagi cikgu, boleh saya tolong? Kalau katakan cikgu tu dia tak kata macam ni, tak bersedia, tak apa, sekurang-kurangnya kita sudah memberikan tawaran untuk membantu. Boleh? Okey, itu antara amalan yang diiktiraf sebagai mendapat pahala sedekah. Yang seterusnya ialah kita mengucapkan perkataan yang baik. Mengucapkan perkataan yang baik ini, dia mempunyai kesan yang begitu baik pada orang dan khususnya pada diri kita sendiri. Selama mana kita menuturkan, mengucapkan, menyebut, mengungkapkan perkataan yang baik, perkataan yang baik ini akan menyenangkan semua pihak. Cuba kita bayangkan, kalau hari-hari kita yang kita lalui, kita mendengar orang bercakap perkara-perkara yang tidak baik, dengan sumpah seranahnya, dengan maki hamunnya, dengan marah-marah, mendengkingnya, agaknya kita boleh rasa selesa. Tentu sekali kita tidak akan rasa selesa, kerana keadaan tersebut mendorong kepada satu perasaan yang tidak menyenangkan pada diri kita. Mungkin ini akan menimbulkan stres pada diri kita. Cuba kita bayangkan pula satu masyarakat yang hidup dengan aman, harmoni, saling berkasih sayang, bercakap, berbual-bual, berkomunikasi dalam bahasa yang menyenangkan. Jadi tentu timbul di situ perasaan muhibah, perasaan selesa, tenang. Of course, kalau keadaan ini menjadi satu kebiasaan, masalah-masalah yang berlaku di atas dunia hari ini insya-Allah dapat sedikit diselesaikan dengan perbuatan tersebut. Jadi perkataan yang baik ini pun boleh dianggap sebagai pahala yang mendatangkan sedekah pada diri kita. Yang seterusnya pula ialah kita berjalan untuk menunaikan solat masjid, khususnya bagi lelaki. Kita maklum,
kalau pergi ke masjid ini biasanya orang lelaki, kerana tuntutannya lebih kepada lelaki yang sudah akil balik. Macam kamu sekarang dah akil balik, maka ada peluang kita mula berjinak-jinak ke masjid. Tak payah pergi masjid jauh-jauh, tak payah tunggu orang ajak kita pergi masjid yang besar-besar. Cukup masjid ataupun surau yang berdekatan dengan tempat tinggal kita. Itu sebagai langkah permulaan. Kita mulakan. Kenapa? Setiap langkah yang kita langkahi ke masjid tersebut akan diberikan pahala. Dia angkat darjat kita, dihapuskan dosa-dosa. Itu menurut apa yang diberitakan dalam hadis Rasulullah SAW. Dan juga dalam hadis yang kita bacakan tadi, perbuatan ini menjadi sebab untuk kita mendapat pahala sedekah. Maknanya kalau selama kita berjalan, setiap kali kita bergerak daripada rumah ke masjid, selama itulah kita mendapat pahala sedekah. Kerana sedekah ni sebenarnya mudah. Selama ini kita beranggapan sedekah ini beri barang. Kalau tak ada barang, tak boleh sedekah. Rupa-rupanya dengan menghadirkan diri ke rumah Allah, ke surau, ke masjid, ini pun sudah dianggap sebagai perbuatan ataupun amalan yang mendatangkan pahala sedekah. Dan yang terakhir sekali ialah mengalihkan sesuatu yang berbahaya. Benda yang berbahaya ini banyak jenisnya. Contoh, batu yang besar, pokok besar yang merintangi jalan, ranting-ranting kayu, duri-duri, kaca, paku, ataupun kalau kadang-kadang kita lihat di jalan ni kadang-kadang berlubang. Maklum sahaja negara kita ni kan negara iklim khatulistiwa. Hujan, dia mesti ada hujan dia sepanjang tahun, memang ada masa dan ketikanya akan hujan. Jadi hujan kadang-kadang mempengaruhi kita punya bentuk jalan kita tu, akhirnya dia jadi berlompak, berlubang dan sebagainya. Maka kadang-kadang tanpa disedari, lompak air ini tadi boleh mendatangkan bahaya kepada pengguna jalan. Sama ada pengguna jalan kenderaan beroda 4, khususnya lagi kepada kenderaan yang beroda 2 seperti motosikal ataupun basikal. Sekarang ni pun orang dah dapat main basikal kan. Jadi kalau kita tak ambil tindakan yang begitu bersungguh-sungguh dalam menangani masalah ini, akan timbul lebih banyak lagi kesan yang tidak baik, kemalangan dan sebagainya. Okay? Ataupun kalau kita biarkan sahaja kaca dan paku bertaburan di jalan, kita akan lihat banyak orang berhenti tepi jalan kerana terpaksa membaiki semula tayar kenderaannya kan, roda ni. Jadi boleh menimbulkan sebab kepada punca kemalangan yang lain pula. Jadi sebagai seorang Muslim, sebagai seorang Islam yang prihatin terhadap hal tersebut, kita ambil tindakan yang proaktif. Kita membantu, meringankan beban orang lain, mempermudahkan urusan orang lain. Semoga Allah SWT membantu, mempermudahkan pula urusan kita. Betul tak? Ini antara contoh-contohnya tadilah. Mana kita telah pun pergi kepada tujuh jenis amalan-amalan yang sabit daripada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah ni tadi, sahabat Nabi ni tadi, berkenaan dengan mendapat pahala sedekah. Kerana di setiap perasaan, di setiap kalimah hadis tadi disebut wa tumitu azani tariqi sedekah. Kamu mengalih sesuatu yang berbahaya, mendatangkan mudarat daripada jalan ni tadi. Di hujungnya pula ada perkataan sedekah. So itulah 7 perbuatan ini tadi antara sebegitu banyak contoh-contoh amalan yang boleh mendatangkan pahala sedekah pada kita semua. Dan semoga dengan ini tadi kita akan sentiasa bersemangat untuk mengamalkan perbuatan ini di dalam kehidupan kita seharian. Jadi setiap daripada perbuatan ini tadi ataupun amalan ini tadi mengandungi kelebihan-kelebihan. Sebagai contoh kita lihat contohnya kelebihannya untuk berlaku adil terhadap 2 orang yang bertengkar. Apa kelebihan dia? Menghalang kedua pihak daripada melanggar perintah Rasulullah SAW agar tidak berterusan bertelingkah selama 3 hari. Kalau kita maklum kepada hadis Nabi SAW, seorang mukmin kepada seorang mukmin yang lain itu, jika sekiranya mereka bersengketa, bergaduh dan tidak bertegur selama 3 hari, maka kedua-dua mereka ini sudah pun melakukan dosa.
sisi Allah. Yang kedua pula ialah membantu orang menaiki kenderaan dan mengangkat barang juga apa kelebihannya. Memberi keselesaan kepada orang yang memerlukan bantuan seperti warga emas. Macam saya cakap tadi kan, sakit ibu mengandung dan orang kurang upaya, kita beri keselesaan pada mereka. Bila kita bantu, alhamdulillah, kesakitan yang ditanggung yang dihadapi oleh mereka ini akan dapat berkurangan. Dan siapa tahu selepas itu mungkin kita didoakan oleh pakcik ke makcik yang dibantu oleh kita tadi kan. Ini mendapat kebaikan juga pada diri kita. Yang ketiga, mengucapkan perkataan yang baik. Macam saya cakap tadi kan, ianya dapat menenangkan hati pendengar. Cakap benda baik, orang pun selesa dengan kita. Nak berkawan dengan kita pun selesa. Cuba kita bayangkan kalau kita bercakap perkara yang tak apa-apa, merapu, menyumpah orang, maki orang dan sebagainya, tentu akan menjauhkan diri daripada kita. Okay. Berjalan untuk menunaikan solat, macam yang saya beritahu tadi, saya sekadar nak ulangkan, ditingkatkan darjat, hapuskan dosa jika menuju ke masjid dalam keadaan berwuduk. Itu dengan syarat berwuduk di rumah. Bukan kata kita tak dapat pahala kalau kita berwuduk di masjid, tapi terlebih afdal, terlebih baiknya kita pastikan kita sudah pun berwuduk terlebih dahulu di rumah, barulah kita bergerak menuju ke masjid ataupun surau yang berdekatan. Yang terakhir, mengalihkan sesuatu yang berbahaya di jalan, dapat menunjukkan keimanan kita kepada Allah. Jadi kita buat baik ni sebenarnya kelas, kita sebenarnya berada di dalam zon untuk mendapat kedudukan sebagai orang beriman di sisi Allah. Kita nak Allah pandang apa yang kita buat. Kita nak Allah lihat apa yang kita buat. Kita nak dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak nak nilai orang. Kalau penilaian orang lain ini mungkin dia berubah-ubah. Kadang-kadang ada orang puji, kadang ada orang buat dia tak macam buat tak tahu kan. Itu kita pedulikanlah orang lain. Kita letakkan dulu prioriti atau keutamaan kita adalah pandangan Allah. Kita lihat semoga Allah SWT lebih memandang kita. Kerana bila Allah memandang kita, pandangan Allah adalah pandangan yang clear. Kalau orang putih cakap hari ini crystal clear, sangat jelas. Kalau manusia ni kadang-kadang kita nak harap perhatian orang, kadang dia tak begitu faham apa yang kita buat. Ataupun dia tak begitu nak peka, ambil cakna apa yang kita buat. Tapi kalau Allah, benda kecil pun kita buat dengan niat kebaikan di sisi Allah, Allah pandang dengan pandangan yang sejelas-jelasnya. Dan tentu sekali apa yang kita buat ini tidak akan mendatangkan kesia-siaan di sisi Allah SWT, khusus lagi kepada diri kita. Dan sebagai pengajarannya, kita hendaklah sentiasa memanfaatkan masa, tenaga dan kemahiran yang ada untuk membantu orang lain agar menjadi orang yang bertakwa di sisi Allah. Kita hendaklah mendamaikan orang bertelingkah, kerana setiap mukmin itu adalah bersaudara. Orang-orang yang beriman, orang Islam, ini sebenarnya adalah innamal mu'minuna ikhwah. Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhwaikum. Itu hadis Nabi SAW. Kita sesama orang-orang beriman sebenarnya bersaudara kerana kita diikat dengan satu kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang ketiga, kita nak membantu orang menaiki kenderaan atau mengangkat barang-barangnya agar Allah SWT meringankan urusan kita. Mudah-mudahan dengan harapannya kan. Yang keempat, kita hendaklah sentiasa bercakap hal yang baik kerana itu merupakan tanda keimanan kita kepada Allah dan hari akhirat. Ada hadis Nabi yang menyatakan dalam mafhumnya, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah dia berkata perkataan-perkataan yang baik. Cakaplah, berkomunikasilah, berbicaralah perkara-perkara baik. Tapi kalau tak mampu, kita diam saja. Kita diam saja. Diam itu lebih baik daripada menimbulkan banyak kesan-kesan yang lebih negatif pada kita semua. Yang kelima, kita hendaklah sentiasa menunaikan solat berjemaah di masjid kerana amalan ini besar fadilat. Ada satu hadis Nabi SAW, lebih kurang mafhumnya. Ini awak boleh rujuk semula kepada saya. Mungkin saya akan panjangkan hadis tersebut dalam grup WhatsApp anda. Apakah di hadis tersebut yang menyatakan bahawa solat berjemaah itu pahala amalannya paling rendah sekali kita akan mendapat
27 kali ataupun gandaan pahalanya di sisi Allah dibandingkan dengan solat secara bersendirian. Jadi kalau kita solat bersendirian ni, countingnya mula kira pahala tu mula daripada 1. Start daripada 1. Kalau tambah lagi semayang khusyuk betul-betul, tak fikir benda lain, bacaan elok, yang tamak ninahnya dijaga, yang rukun-rukun fi'li kaulinya dijaga elok-elok, kan? Dengan sepenuh tumpuan perhatian dalam solat, tak fikir benda lain, dapatlah dia tambah jadi 2, 3 dan sebagainya. Tapi kalau solat berjemaah, permulaan, pengiraannya bermula daripada 27. Dengan izin Allah SWT pula, di sisi Allah mungkin Allah gandakan lebih banyak, kerana Allah suka amalan ini tadi. Itu antaranya lah yang boleh saya berikan ataupun saya simpulkan pada anda pada hari ini. Jadi bermula daripada hari ini, kita kena tanamkan azam, tanamkan azam, harapan kita, letakkan harapan kita kepada Allah SWT. Semoga kita diberikan kekuatan oleh Allah SWT untuk sekurang-kurangnya kita mengamalkan salah satu daripada ketujuh amalan seperti mana yang digariskan dalam hadis tersebut. Kita mula dengan satu, tak, kita tak dapat nak pergi habis, kita jangan tinggalkan terus. Kita buat dengan satu dahulu yang mudah. Contohnya bercakap ataupun berbicara dengan perkataan-perkataan yang baik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.